Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita selawat sama-sama tuan-tuan. Selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. Yang dimuliakan pengurusi Mas Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pada asatizah, tuan-tuan guru, pada alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang penonton yang dikasihi.
walaupun kita berada di mana sekalipun. Bila mana tuan-puan berada di rumah, ataupun berada di masjid ketika ini, ataupun berada di surau, ataupun berada dalam kereta sekalipun yang mengikuti kuliah online ini, saya mendoakan agar kita semua mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tuan-puan, saya mengucapkan terima kasih kepada pengerusi Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A atas inisiatif beliau untuk meneruskan kuliah secara online. Kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang tidak membolehkan untuk kita bergerak bebas untuk hadir ke masjid dan juga ke surau. Namun begitu menjadi tanggungjawab dan juga keprihatinan jawatan kuasa dan pengurusan masjid dan juga surau, khususnya Surau An-Nur ini, untuk memberikan input perkongsian ilmiah kepada ahli Korea. Walaupun kita lihat banyak bila kita nak ambil mana-mana pun boleh tuan-puan, di Facebook, di YouTube, mahupun di Instagram dan sebagainya, ramai sekali para asatizah yang membuat live ceramah, kuliah dan sebagainya. Kita boleh ambil, tetapi kita ambil begitu tuan-puan tanpa kita minta izin yang empunya diri. Kalau katalah yang taja kuliah tersebut satu organisasi, kita dapat video tu, kita share, kita kongsikan tanpa minta izin, walaupun dia bagi, tapi sebenarnya itu untuk marketing dari segi tempat dan sebagainya. Namun begitu, cara yang terbaik adalah begini: bila mana ada satu organisasi masjid dan sebagainya nak taja seseorang untuk buat kuliah dan sebagainya, ambil direct terus. Terima kasih kepada pengurusi Surau An-Nur atas tajaan kuliah ini untuk dikongsikan kepada para jemaah, khususnya ahli Korea Bandar Seremban Selatan Fasa 2A, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang terjumpa akan video ini. Jadi itu sebab saya mohon pertolongan kepada semua untuk viralkan video ini. Dan ada juga maklumat tu berkaitan tentang sumbangan kepada Surau An-Nur. Saya juga buat perkongsian tentang video ini di page saya dan sebagainya untuk kita kembang luaskan agar orang tahu kewujudan dan keaktifan Surau An-Nur ini yang sangat aktif dalam program-program keagamaan, khususnya kuliah, pengarang kitab dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tuan-puan, malam ini sebagai malam permulaan, malam yang pertama di mana selepas bercuti Aidilfitri itu hari, sepanjang Ramadan 30 malam, alhamdulillah tahniah kepada Surau An-Nur atas konsistennya setiap malam menampilkan para asatizah berkongsi berkaitan tentang ilmu dalam Ramadan dan sebagainya. Untuk bercuti seminggu dalam Aidilfitri, dan hari ini iaitu pada hari Jumaat bersamaan 5 Jun 2020, bersamaan hari ini 13 Syawal, ataupun malam ni masuk dah 14 Syawal 1441 Hijrah. Surau An-Nur memulakan siri kuliah online yang pertama untuk tatapan para muslimin dan muslimat sekalian, ibu ayah, khususnya ahli Korea, Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A. Alhamdulillah, saya bermula pada malam ini. Saya perkenalkan diri saya, mengenalkan saya, Ustaz Irwan Al-Hafiz, seorang motivator Al-Quran dan juga pendakwah. Alhamdulillah, saya juga ada page sendiri tuan-puan, Yunis Quran Channel, yang dimana saya gunakan saluran tersebut medium sebagai saya berkongsi berkaitan tentang Al-Quran. Boleh follow saya pagi-pagi tuan-puan yang nak belajar mengaji dalam betul-betul mengaji. Dalam part situ ada kelebihan sedikit, antara mungkin boleh perbezaan yang ketara di antara program-program yang lain. Tambah tu je promote sikit, itu berkaitan tentang tadabbur. Kita baca beberapa ayat dan kita relatekan, kita faham apa ayat cerita dan ayat tersebut. Selama ni kita baca saja, kita boleh baca, kita boleh faham, tapi dari segi kesimpulan ataupun kefahaman agak kurang. Jadi bagi mereka yang follow saya setiap pagi jam 6.45 pagi, kita akan dalam segmen betul-betul mengaji. Di situ ada rahsia berkaitan tentang selami, yakni tadabbur Al-Quran. Dan tadabbur Quran lah
tajuk perkongsian saya pada malam ini dan juga pada malam-malam seterusnya, atau slot saya pada Jumaat malam. Saya berkongsi di surah An-Nur ini berkaitan di buah bidang tadabbur Al-Quran. Untuk kita memahami akan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim, kita faham tentang kisah-kisah yang berlaku dalam Al-Quran sebenar-benarnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kefahaman tersebut dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan bila mana tuan-puan, ibu ayah sekalian dapat kefahaman ini, dapat diamalkan dalam kehidupan seharian, dan kita perbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Pada malam ini tuan-puan, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Hadir tu maksudnya buka kuliah ni lah, buka kuliah di rumah dan sebagainya. Pertamanya, tolong sebar luaskan video ini agar orang tahu kewujudan surah An-Nur ini ada di media sosial. Orang tahu nampak surah An-Nur ni ada pada jasadnya, tapi dalam alam maya juga surah An-Nur ni juga surah yang aktif. Jadi tolong viralkan pada semua orang bahawa surah An-Nur ini di bawah pengurusan Tuan Haji Ramlan bin Mansur, alhamdulillah sangat aktif. Ada juga tak kuasa ni, jadi boleh share-sharekan. Yang kedua, berilah butang love, like dan sebagainya pada ruangan surah An-Nur ini agar lebih ramai lebih tahu manfaat dan sebagainya. Yang ketiga, tuan-tuan baca di description di awal berkaitan tentang tajuk kuliah pada malam ini. Di situ tuan-tuan boleh tekan link BOS tu, aplikasi tersebut, untuk tuan-puan sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meraihkan usaha surah An-Nur untuk buat kuliah berkitab secara online, dan mungkin dengan bantuan tuan-puan lah yang melihat video ini, yang mendengar video ini, tuan-puan sudi untuk berkongsi tentang sedikit infak ilmu yang ataupun kewangan yang ada, rezeki yang ada. Mudah-mudahan mempermudahkan segala urusan surah An-Nur. Bila tuan-puan mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan bantu permudahkan urusan tuan-puan pula. Itu sebab tuan-puan jadi timbal balas kat situ. Jadi dipersilakan. Itu 3 perkara peringkat awal. Baik. Peringkat keempat, malam ini insya-Allah saya berkongsi dengan tuan-puan berkaitan tentang tadabbur Al-Quran, tentang satu kisah. Dan saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita yang dah tahu kisah ini. Kisah yang mungkin anak-anak pun tahu. Kisah iaitu kisah yang berlaku kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Kisah kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Makcik ujung sana tu, makcik yang pakai telekung putih tu, dah angkat tangan dah. Dia kata, "Ustaz, saya tahu Ustaz. Mesti kisah Qabil dan Habil kan?" Dia kata. Saya cakap, betul. Cuma kisah Qabil dan Habil ini yang kita tahu ini, adakah kisah tersebut menepati apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kita lihat sama-sama. Walaupun kita dah tahu dah, antara cerita yang peringkat awal kita tahu adalah kisah Qabil dan juga Habil, anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Adakah kisah tersebut betul apa yang kita tahu dengan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran? Ada khusus dalam Al-Quran Ustaz, tak nampak pun nama Habil dan Qabil. Ada orang yang ngaji Quran, Ramadan baru ni dia khatam 2 kali. Dia kata, "Ustaz, seingat saya Ustaz, saya baca Al-Quran, tak jumpa pun nama Qabil, tak jumpa pun nama Habil. Ya ke Ustaz?" Jom kita lihat sama-sama tuan-puan. Baik. Kita lihat kefahaman kita berkaitan tentang Habil dan Habil ini adakah betul ataupun tidak. Ataupun kita dapat daripada fakta yang salah ataupun sebaliknya, wallahu a'lam. Okey. Kita buka di segi minda kita dahulu. Kita flashback balik. Apa kefahaman yang kita tahu? Kita menjangkakan bahawa satu peristiwa yang berlaku di antara Qabil dan Habil ini, mereka bergaduh. Okey, kita faham mereka bergaduh. Bergaduh sebab apa? Sebab kononnya Qabil tak berpuas hati sebab Habil dapat pasangan ataupun dapat dia kan lahir kembar kan, dan bila mana syariat tersebut minta kahwin secara bersilang, Habil dapat pasangan kembar kepada Qabil yang cantik, bercantik. Lalu yang berlaku itu disebabkan mereka cemburu, mereka tak puas hati, Qabil bunuh Habil. Jadi kita fahaman yang kita tahu sebelum ini, Qabil membunuh Habil sebab cemburu, betul? Ya kan makcik? Makcik tahu cerita tu sebab dia tak puas hati ke apa?
Ada abang udung tu, abang yang baju Melayu, baju Melayu merah tu. Dia kata apa? Dia kata, "Yalah Ustaz, kami tahu daripada kecil kami belajar Qabil tu bunuh Habil sebab tak puas hati, sebab dia dapat pasangan yang cantik." Ya ke? Betul itu ceritanya? Ataupun cerita yang sebaliknya? Tuan-puan, itu fakta yang salah. Memang mereka tak puas hati sebab dapat pasangan yang tak cantik sebagainya. Tetapi sebab Qabil tu bunuh Habil bukan sebab dia dengki tu, bukan sebab dia iri hati tu, bukan. Tapi sebab apa dia bunuh ya? Jom kita lihat Quran. Kita buka Quran. Ada Quran tak ke depan tu? Kalau tak ada, kena buka Quran. Okey. Tuan-puan, ibu ayah sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, jom kita buka Al-Quran. Muka surat 112. Muka surat 112. Muka surat 112. Iaitu surah Al-Ma'idah, suratul Ma'idah. Surah yang kelima dalam tartib surah Al-Quranul Karim. Okey. Ayat yang ke-27. Ayat 27 tu, yang bermula dengan simbol bintang Maqra' tu. Okey. Inilah kisah yang bercerita tentang anak Nabi Adam alaihissalam. Okey. Kita lihat ayat dia dalam ayat ini. Ayat ni cerita apa? Ayat yang berbunyi, "Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Okey, sebentar kat situ dulu. Watlu 'alaihim, kata Allah. Watlu daripada kalimah utlu, artinya sampaikan, artinya ceritakan, artinya khabarkan, maklumkan, kata Allah. Watlu 'alaihim, kata Allah, dan ceritakanlah wahai Muhammad, kata Allah, naba'a banai Adam bil haqq, berkaitan tentang abnai, tentang dua orang anak Adam bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Artinya, kisah berlaku tentang anak Nabi Adam ini, masyarakat kafir Quraisy, masyarakat Arab ketika itu dah tahu cerita ni. Tetapi cerita yang mungkin faktanya agak lari sedikit, ataupun fakta yang sebenarnya disembunyikan. Sebab tu Allah pesan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang kisah dua orang anak Adam ini bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Artinya cerita yang betul-betul. Apa yang kita dapat pada hari ini yang berkaitan tentang Qabil membunuh Habil disebabkan dia cemburu, disebabkan dia tak puas hati sebab Habil tu mendapat pasangan yang cantik untuk dijadikan isteri. Dia tak puas hati. Sedangkan pasangan kepada Habil tu kahwin tu sepatutnya kembar dia, memang kembar dia lah, memang kembar Qabil, kembar kepada Qabil. Tapi sebab dia cantik, dia kahwin silang, kahwin dengan Habil, tak puas hati, jadi dia bunuh adik dia. Padahal mungkin cerita tu dah berkisah benda tu dah, ataupun mungkin kisah dah berlaku tentang cerita lain dan sebagainya, mereka bergaduh dan sebagainya. Allah pesan pada Muhammad, watslu alaihim, sampaikan kepada mereka, alaihim, sampaikan kepada mereka, kaum kafir dan sebagainya, pada kita semua juga pada hari ini, tentang naba'a banai Adam bil haq, tentang kisah dua orang anak Adam alaihissalam. Jom kita gali sama-sama, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Siapa isteri kepada Nabi Adam alaihissalam? Siapa makcik? Hawa. Pakcik? Hawa. Hawa juga, tuan-tuan. Nama sebenarnya adalah Hawa. Hawa, bukan Hawa. Hawa. Atas waw tu dia ada sabdu dan ada amzah. Ha, waw, ada sabdu, alif, amzah. Hawa di situ. Ada setengah pendapat kata Hawa, bukan Hawa. Bila mana kita sebut Hawa, Hawa tu lain, tuan-tuan. Hawa lain. Kalau kata kita faham Hawa tu hawa nafsu satu. Ataupun hawa lain tu hawa apa yang hawa lain. Tapi nama isteri Adam alaihissalam ni adalah Hawa. Sayyidatina Hawa. Hawa.
Hawa tu artinya tulang rusuk kiri Hawa. Jadi yang sebetulnya adalah Hawa. Ada sabdu pada waw dan ada hamzah. Dia bukanlah Adam dan Hawa, bukan. Dia Adam dan Hawa. Adam dan juga Hawa. Itu kisah yang dinukilkan dalam tafsir. Tadi kena lihat tuan-puan. Tafsir apa tuan-puan? Boleh lihat dalam tafsir Al-Kashaf karangan Imam Az-Zamakhsyari. Di cerita tu ada cerita kisah. Nama sebenarnya Hawa, bukan Hawa. Kita pula Melayu sebut Adam Hawa, bukan Hawa. Hawa tu nama yang betul pada isteri Nabi Adam alaihissalam. Okey, baik. Dalam riwayat diterangkan, isteri kepada Nabi Adam alaihissalam ini telah mengandung sebanyak 20 kali. Masya Allah tuan-puan, tabarakallah. 20 kali tuan-puan mengandung. Bukan sekadar mengandung saja, bersalin. Isteri kepada Adam, Sayyidina Hawa ni dah bersalin 20 kali tuan-puan. Makcik telekong pink tu berapa kali bersalin? 5. Baru 5 kali makcik. Ada 15 kali lagi. Tak nak Ustaz, tak sanggup Ustaz, tak sekolah. Yang ada makcik kata tu 2 kali pun dah lah Ustaz, penat dah Ustaz, tak larat dah. Sayyidatina Hawa, isteri kepada Adam alaihissalam, mengandung dan bersalin 20 kali tuan-puan. Berapa kali? 20 kali. Banyak kan? Dan Allah takdirkan setiap kandungan tersebut dan anak yang lahir itu semuanya kembar. Semuanya kembar tuan-puan. Allahu Akbar tuan-puan. Hawa bersalin 20 kali. Anak bila sekali bersalin saja anak kembar 2. Bersalin dia kembar 2. Bersalin dia kembar 2. Artinya dalam 20 kali Sayyidina Hawa bersalin itu, melahirkan tu, dia tak melahirkan 40 orang anak. Allahu Akbar tuan-puan. Ibu-ibu jangan bayanglah macam mana dia bersalin 20 kali tu. Jangan fikirkan. Kadang-kadang kita fikir, ya Allah, kita ni baru 3 kali dah macam ni dah. Kalau 20, jangan bayang 20 kali tu. Itu kuasa Allah SWT. Bagaimana Hawa melahirkan 40 orang anak. 40 orang anak dengan 20 kali bersalin itu kan. 20 kali bersalin lah, kali 2 kan 40 orang. Dan Allah takdirkan setiap anak yang kembar itu adalah kembar laki dan juga perempuan. Kembar dan juga laki dan juga perempuan. Jadi kat mana ni pun dalam tafsir juga tuan-puan. Kalau kata kita buka dalam Al-Quran, kalau kata Quran terjemahan, saya ada Quran terjemahan tuan-puan, tengok terjemahan ni. Kalau Quran terjemahan ni dia tak cerita pun siapa-siapa dan sebagainya. Kalau tuan-puan ada kat rumah terjemahan ni, boleh, tak masalah. Sekadar maklumat asas berkaitan tentang cerita ayat ni, cerita tentang apa dan sebagainya. Tetapi nak lebih pendetilan, nak lebih huraian ni tuan-puan, kena cari tafsir. Itu sebab dalam Al-Quran tidak dinyatakan siapakah nama anak Adam tersebut. Siapa namanya? Qabil ke Habil ke, tak ada. Kenapa tak disebut tuan-puan? Okey, tak apa, saya kongsi nanti. InsyaAllah kejap lagi saya beritahu. Okey. Cuma ni tuan-puan, dapat nama Qabil dan Habil tu dekat mana? Salah satunya dalam kisah Israiliyat. Kisah yang ataupun buku yang dikarang oleh Bani Israel. Bercerita tentang kisah. Contoh macam kita Melayu lah, hikayat dongeng Melayu dan sebagainya, cerita hang tuah dan sebagainya, itu cerita Melayu. Bani Israel juga ada penceritaan dia dalam kitab, dalam karangan diorang, kisah Israiliyat. Tebal tuan-puan kisah tu. Kisah tu saya tak bawa balik sini, dekat rumah mak saya. Tebal tuan-puan, tuan-puan bacalah, rajin baca. Baik. Cuba kita lihat tuan-puan, kita lihat dalam kitab tafsir, dalam tafsir Al-Kashaf karangan Imam Az-Zamakhsyari dan Zari, itu dinyatakan anak sulung kepada Adam alaihissalam namanya Qabil. Dan pasangan kembarnya diberi nama sebagai Iklimiyah. Ataupun namanya sebagai Iklima. Ada panggil sebagai Iklima, dia kata Iklimiyah. Itu dalam tafsir Al-Kashaf, susunan Imam Az-Zamakhsyari. Okey.
Lepas itu, bila ada pasangan daripada Qabil dan Habil ini dinyatakan Qabil ini tak handsome mana pun, tetapi pasangan dia Iklimah ini sangat cantik, sangat menawan, sejuk mata memandang. Itu pasangan dia. Artinya Qabil tak handsome, tetapi Iklimah pasangan kembar dia sangat cantik. Itu dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Zamakhsyari. Okey. Selepas itu ada cerita lagi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, iaitu susunan Imam Qurtubi. Dinyatakan memang wanita itu cantik, dan dinyatakan bahawa anak Nabi Adam ini, bila mana pasangan lelaki itu tak handsome, memang perempuan tu cantik. Dan bila mana lelaki tu handsome, perempuan dia tak cantik. Maksudnya dia balance kat situ. Kalau lelaki itu tak handsome, kurang handsome, pasangan dia perempuan mesti cantik. Dan bila mana yang pasangan lelaki itu dia handsome, mesti pasangan perempuan dia handsome tak cantik. Yang itulah balance sebagainya. Dia tak ada dua-dua cantik handsome, tak ada. Itu pasangan yang keluar anak Nabi Adam AS. Itu merujuk pada tafsir Al-Qurtubi, nama tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Okey. Seterusnya tuan-puan, selang beberapa ketika, wallahu a'lam tuan-puan, ketika itu adakah seorang ibu juga perlu ataupun mengandung selama 9 bulan, wallahu a'lam. Tapi dalam Quran sebut 6 bulan lah tuan-puan. Cuma yang agak cepat adalah Maryam alaihissalam. Tak apa 9 bulan pun. Tapi kaedah ibu bersalin mengandung tu mungkin sama proses dia. Okey, baik. Saya tak cerita tu. Saya cerita lepas anak yang kedua orang keluar, Qabil dan juga Iklimah keluar, anak yang kedua lahir pula, ataupun pasangan yang kedua lahir adalah anak kedua Nabi Adam AS, iaitu lahirnya Habil. Habil bersama kembarnya iaitu Layuza. Siapa? Layuza. Tapi Qabil dan juga Iklimah. Lepas tu keluar pula anak yang kedua, yang ketiga, keempat, iaitu Habil dan juga Layuza. Ini kalau rujuk dalam kitab Tafsir Al-Munir, iaitu karangan Dr. Wabah Zuhaili. Itu rujuk dia tu. Dijadikan anak Nabi Adam yang kedua ataupun yang ketiga, keempat, iaitu Habil dan juga pasangannya Layuza. Okey, baik. Ini dua pendapat. Tetapi pendapat Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, dia mengambil kefahaman, dia tak nak cerita pun siapa nama anak Adam ni. Tak nak cerita. Kenapa tak nak cerita? Sebab dia kata Al-Quran pun tak bagi tahu siapa nama anak Nabi Adam ini. Dan cek-cek dari hadis Nabi pun tak cerita pun siapa nama anak Nabi Adam ni. Dan Quran cuma sebut waslu alaihim naba'abnai je. Wahai Muhammad, ceritakan pada mereka tentang kisah dua orang anak-anak Nabi Adam dengan sebenar-benarnya. Rupanya tuan-puan, ada hujah dekat situ. Dalam tafsir Ibn Abbas, tuan-tuan boleh baca tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas menyatakan bahawa kenapa dalam Al-Quran tak disebutkan nama anak Nabi Adam tersebut. Kenapa tak sebut? Bila mana Al-Quran datang kepada kita, bila mana Allah berbicara dengan Al-Quran, Allah berbicara kepada kita dengan Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran tak dinyatakan siapa wataknya. Watak tu tak ada. Maksudnya watak tu ada, tapi nama watak tu tak disebut. Artinya kita tahu ini kisah dua orang anak Adam, tapi siapa namanya tak sebut nama. Kata para mufassirin, kata Ibn Abbas, bila mana cerita dalam Al-Quran tetapi tak dinyatakan siapa nama watak tersebut, artinya kisah tersebut akan berterusan berlaku sampai ke hari kiamat. Artinya kisah yang berlaku pada anak Nabi Adam ini, Qabil dan juga Habil ini, mereka berbunuh adik-beradik sebab sesuatu perkara. Benda ini berlaku sampai ke hari kiamat. Artinya sampai bila-bila pun kita akan dengar cerita abang sanggup bunuh adiknya, adik sanggup bunuh kakaknya, ataupun adik sanggup bunuh abang sulungnya, ayah sanggup bunuh anaknya. Artinya dalam erti darah daging sendiri
ada yang sanggup berbunuh-bunuhan. Itu di segi kesimpulan pada ayat ini ataupun kefahaman kita. Kalau Al-Quran bawa satu cerita, watak tu ada tapi namanya tak ada, artinya kisah tersebut akan terus berlaku sampai ke hari kiamat. Cuma kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan, agar keluarga kita dijauhkan daripada perkara ini. Na'udzubillah, tuan-tuan. Tak nak, kita tak nak disebabkan satu perkara kita sanggup bunuh adik kita sendiri. Tak nak satu perkara abang sanggup bunuh adik dia sendiri, sanggup bunuh kakak sendiri dan sebagainya. Hatta ada orang yang sanggup bunuh ayah dan ibu dia sendiri sebab satu perkara sahaja. Jadi kena hati-hati, tuan-puan. Al-Quran bukan perkara yang main-main, tetapi Al-Quran penuh dengan mesej, penuh dengan pengajaran, penuh dengan pedoman untuk kita faham sungguh-sungguh. Okey, itu segi berkaitan permulaan tentang kisah Qabil dan juga Habil di peringkat awal. Okey, baik. Apabila mereka dewasa, tuan-puan, apabila mereka dewasa, turun satu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkaitan tentang Allah perintahkan agar mereka bernikah. Agar mereka bernikah. Kenapa perlu nikah? Untuk mengembangbiakkan zuriat manusia. Tuan-puan, adakah pernikahan ini sebagai kewajipan, tuan-puan? Dalam zaman Nabi SAW dibantu sunnah Nabi. Sunnah yang perlu diikut. Namun begitu kita lihat kepada alim ulama, contohnya ada beberapa tokoh alim ulama yang tak sempat menikah pun. Boleh baca dalam kitab, tuan-puan. Dalam kitab yang bernama Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama yang tak sempat nak bernikah, yang tak sempat nak berkahwin. Artinya ulama ni membujang sampai ketuanya. Bukan mereka tolak sunnah, tidak. Sebab Nabi kata siapa tolak sunnah aku, dia bukan daripada kalangan aku, kata Nabi. Bahkan pernikahan juga satu sunnah Nabi SAW. Dan kita lihat dalam Al-Quranul Karim, bila mana kita mengkaji, kita lihat berkaitan tentang fitrah manusia. Tentang fitrah manusia dalam kalimah bashar. Dalam satu ayat, tak silap saya, dalam suatu Furqan ada cerita, jika dia manusia yang betul-betul manusia, ada manusia jadian ke makcik? Artinya manusia betul-betul manusia ni, artinya dia manusia dan dia sedar dia hidup di dunia ini dan dia merupakan manusia. Manusia yang betul, kata Allah dalam Quran sebut, dia mesti ada keinginan dan juga nafsu untuk memiliki zuriat dan juga pernikahan. Kena, tuan-tuan, kena. Kalau kata dia niat untuk menikah dan untuk cucu tu normal. Kalau kata dia lelaki maupun perempuan, tetapi dalam diri dia tak ada pun perasaan nak bernikah, dalam diri dia tak ada perasaan pun nak ada anak, zuriat dan sebagainya, kena check something wrong dalam diri dia. Dia mungkin ada elemen lain yang mempengaruhi dia. Sebab kata Allah, kalau manusia tu normal, manusia yang betul-betul aku jadikan, kata Allah, memiliki sifat tersebut, artinya dia sebagai seorang manusia yang normal, dia akan berkeinginan untuk mendirikan rumah tangga dan berkeinginan untuk memiliki anak dan juga cucu. Muhammad Rahaizan, line streaming tak berapa bagus, Allah wabasiannya, ya ke? Tapi saya lihat dalam laptop saya tak sangkut dah. Mungkin lain tempat tuan-puan kot, tak apa. Mungkin kita boleh baiki situ, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Sebab tuan-puan, bila mana satu syariat turun kepada Nabi Adam AS untuk menikahkan anaknya, apa yang berlaku, tuan-puan? Syariat ketika itu Allah tentukan agar anak Nabi Adam dinikahkan secara bersilam. Bersilam artinya anak yang keluar kali pertama, contoh tadilah Qabil dan juga Iklimah. Anak yang kedua lahir adalah dari segi Habil dan juga Layuza. Artinya kena silangkan. Artinya Qabil mesti berkahwin dengan Layuza, Habil mesti berkahwin dengan Iklimah. Tadi kan saya cakap, anak yang pertama lahir itu Qabil dan juga Iklimah. Qabil tak handsome, tapi Iklimah wanita yang sangat cantik. Bila mana Habil pula lahir, Habil tu anak yang handsome, Qabil anak yang handsome,
Habil anak yang handsome, tetapi Layuza anak yang tak berapa cantik. Artinya biasa-biasalah. Nanti bila kahwin silang tu, Qabil dapat Layuza, yang tak handsome dapat yang kurang cantik. Yang Habil yang handsome ini dapat yang handsome ni dapat pula Iklimah yang cantik. Alhamdulillah, dah bertambah baik dah sini Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kadang-kadang tuan-puan, bila lain tak clear tu, kita kena restart semula. Restart semula telefon ke, laptop ke, dia akan kembali baik. Boleh ya? InsyaAllah baik. Bila mana turun perintah tu, Allah turun kepada mereka untuk mereka berkahwin secara bersilang kembar, dan mereka tidak boleh bernikah dengan kembar masing-masing. Kenapa? Ibarat macam adik-beradik lah tuan-puan. Walaupun silang-silang tu adik-beradik juga, tapi syariat ketika itu perlu berkahwin silang. Berkahwin silang. Jadi bila mana kahwin silang tu akan jadilah kat situ tu kembang biak dan sebagainya. Dan bila mana sampai perintah Allah itu, wahyu Allah itu, Nabi Adam pun besan pada anak-anak dia, dan anak-anak dia terima. Habil terima. Habil anak yang kedua ni, yang handsome ni, dia terima. Bukan sebab dia terima, bukan sebab nampak kakak dia Iklimah tu cantik, bukan. Tetapi ada satu elemen dalam diri Habil ini yang dia menerima perintah tersebut. Apa dia? Tadi kesimpulan di hujung nanti. Tetapi pada Qabil, peringkat awal dia tak terima. Memang tak terima langsung. Dia kata apa? Tak patutlah dia kata. Sebab dia jealous. Dia kata Iklimah tu cantik. Sepatutnya akulah kena kahwin dengan Iklimah sebab dia pesan kembar aku. Kenapa adik aku Habil pula kena kahwin dengan dia? Tak puas hati dia kata. Jadi satu dia kata dan dia kata aku lebih tua. Sepatutnya aku lebih berhak kahwin dengan Iklimah, pasangan aku yang cantik ini. Itu pada pandangan kita pada hari ini. Okey. Namun begitu tuan-puan, kita lihat muslimin dan muslimat sekalian. Bila mereka berlaku pergaduhan ini, mereka berbalah. Mereka berbalah, bukan dah balah tu berbunuhan, tak, belum lagi, tak sampai bunuh-bunuh lagi. Mereka cuma pertikaikan saja. Dia kata, wahai ayahku Adam, kenapa pula Habil boleh berkahwin dengan Iklimah, sedangkan Iklimah tu kembar aku? Dia cantik, aku nak kahwin dengan dia. Dan aku tak boleh dapat Layuza, dia tak cantik. Kalau kita juga tuan-puan, abang-abang di luar sana, bagaimana kita pandang isteri kita ketika dia muda dahulu? Cantik tak? Cantik, Alhamdulillah. Kita akan pilih wanita yang cantik. Wanita cantik kita tak pandang pun, tapi kita pilih yang cantik. Nafsu yang saya ada kan. Itu normal manusia. Manusia yang normal tuan-puan, dia ada nafsu. Tetapi dengan ilmu yang dia ada, ilmu itu dapat membendung nafsu tu. Boleh tengok balik dalam rakaman video dalam Ramadan itu hari, saya bercerita tentang takwa dan juga nafsu. Tapi nafsu tu sikit je tuan-puan. Nafsu sikit je. Kalau nak kata saya buat lagi tentang cerita nafsu ni. Sebab tuan-puan, manusia yang normal, dia mesti ada nafsu. Kalau kata dia tak ada nafsu, dia something wrong. Dia bukan manusia tu. Mungkin malaikat lah. Malaikat tak ada nafsu tuan-puan. Yang malaikat tak ada nafsu. Tapi kalau kata dia nafsu melebihi kehidupan dia, dia mungkin binatang lah. Sebab kalau nafsu, binatang nafsu dia kuat. Tapi manusia ni dia seimbang. Bahkan dengan ilmu yang dia ada, dapat kontrol nafsu dia tadi. Okey, baik, tu cerita dia. Dan bila mana Adam perintahkan, beritahu kepada anak dia kahwin silang tu, teman-teman Allah, Habil terima, tapi Qabil tak terima. Dan kisah ini berlaku panjang lebar dan sebagainya. Tengok ayat tadi, balik pada Al-Quranul Karim tuan-puan. Balik Al-Quranul Karim dalam ayat 27 tu, apa kata Allah? Itu kisah sebenarnya. Artinya kisah sebenar, mereka peringkat awal mereka diminta untuk bernikah secara silang, dan Qabil tak terima pernikahan tersebut, tetapi Habil terima dengan hati yang terbuka. Bukan sebab pasangan dia cantik, tidak, tapi ada elemen lain. Apa elemen tersebut? Tunggu sampai habis kuliah ni. Okey, baik. Dan apa yang berlaku? Id qarraba qurbana. Kisah yang sebenar berlaku dan berkaitan tentang id qarraba qurbana, iaitu berkaitan tentang ketika mereka mempersembahkan korban. Id qarraba qurbana. Artinya lepas mereka bergaduh tu, mereka tak puas hati tu, jadi Adam pun Adam pun mengadu kepada Allah SWT.
Kan Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Baqarah sebut, "Qul nahbitu minha jami'a." Ya? Turunlah kamu semua ke bumi, kata Allah. "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Kalau sampai kepada kamu bercerita tentang hidayah, petunjuk Allah Taala, kata Allah, "Faman tabi'a hudaya." Barang siapa ikut petunjuk aku, kata Allah, "Fala khaufun alaihim." Mereka takkan takut, wala hum yahzan, mereka juga takkan bersedih hati. Okey, baik. Itu pedoman kepada kita. Dan bila mana mereka bergaduh ni, Adam mengadu kepada Allah, "Ya Allah, apa aku nak buat ni, ya Allah?" Allah pun perintahkan kepada Adam, "Wahai Adam, minta mereka laksanakan korban masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala." Korban tu ceritanya id qarraba qurbana. Artinya kisah sebenar yang berlaku pada mereka yang menyebabkan mereka berbunuh-bunuhan tu, fatuqbila min ahadihima, yang seorang bunuh pada seorang yang lain. Artinya berkaitan tentang korban, tuan-puan, ibu ayah sekalian. Bukan mereka berbunuh sebab pasangan cantik. Qabil tu bukan dia bunuh Habil sebab Habil dapat Iklimah, tidak. Tetapi Qabil membunuh Habil disebabkan qarraba qurbana, tentang persembahan korban tersebut. Apa yang berlaku pada korban mereka? Jom kita lihat, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Saya pendekkan cerita. Okey, pendekkan cerita. Qabil anak yang pertama tadi, Qabil anak yang pertama, dia bekerja sebagai petani. Ustaz, isteri Qabil juga. Okey, betul. Ya, betul, tuan. Isteri Qabil dan Habil anak-anak Nabi Adam juga, betul. Anak dia juga. Sebab ketika itu hanya ada Adam dan juga Hawa. Bila Adam dan juga Hawa, mereka dah kahwin di syurga, mereka turun ke bumi dan mereka bertemu di Jabal Rahmah, di Bukit Kasih Sayang. Mereka bertemu dan mereka mula, Allah perintahkan mereka bersama, dia tidur dan sebagainya. Maka Hawa ini dia melahirkan 40 orang anak. Ulang cerita dia lah, 40 orang anak. Dan setiap anak tu dikembar 2. Okey. Maksudnya 40 orang anak lah. Jadi dah 20 kali dia bersalin, 40 orang anak. Dan kembar ni adalah pasangan laki perempuan. Okey. Katalah anak yang pertama, lahir yang pertama tu Qabil dan juga Iklimah. Anak yang kedua Habil dan juga Layuza. Syariat ni ketika itu kena berkahwin silam. Jadi isteri anak kepada Qabil dan juga Habil juga anak-anak Nabi Adam. Artinya ketika itu syariat yang berlaku pada anak Nabi Adam, mereka semuanya berkahwin adik-beradik. Mereka berkahwin adik-beradik tetapi secara bersilang. Faham ya? Syariat sekarang yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, dalam kisah sekarang ni, zaman sekarang kita diharamkan untuk berkahwin adik-beradik, tak boleh sebab kita mahram, saudara sedaging. Tapi zaman Nabi Adam AS, sebab tak ada orang lain, hanya ada mereka sahaja, jadi syariatnya mereka berkahwin adik-beradik tetapi secara bersilang. Tak boleh kahwin dengan kembar masing-masing. Mesti dia kahwin dengan kembar adik dia, mesti kahwin dengan kembar abang dia. Itu yang berlaku. Jadi betullah pandangan kepada fahaman Tuan Sariman. Isteri Qabil dan juga Habil juga adalah anak-anak Nabi Adam. Cuma Habil tak sempat nikah pun sebab dia dah dibunuh. Dibunuh sebab apa? Dibunuh sebab qarraba qurban, tentang korban tadi. Okey, cerita ni tentang pembunuh ni. Okey. Yang berlaku, tuan-puan, anak Nabi Adam yang Qabil ni, anak yang sulung ini, dia bekerja sebagai petani. Jadi fakta ini boleh lihat dalam tafsir Khazin, diterangkan tentang kisah secara detail tentang Nabi Adam AS. Bagaimana Nabi Adam lahir, bagaimana panjang tinggi dan sebagainya. Detail cerita Nabi Adam tersebut tentang kisah Nabi Khazin dalam tafsir Khazin diterangkan. Okey. Anak Nabi Adam Qabil ini, dia bekerja sebagai petani. Allahu Akbar, sorry. Tersepak mic, tersepak kamera pula. Dia bekerja sebagai petani. Artinya fakta ini menyangkal dalam sejarah yang menyatakan bahawa manusia ini asal daripada beruk. Mungkin dia kata kita ni zaman batu,
yang tak ada zaman, yang tak ada apa-apa dan sebagainya. Tuan-puan, zaman Nabi Adam alaihissalam, tuan-puan, tamadun manusia dah ada dah. Tamadun manusia dah ada. Al-Quran dah membenarkan perkara itu. Bila mana Adam turun ke bumi ini bersama dengan Hawa, bersama dengan golongan jin dan juga iblis, malaikat sebagai majlis iblis sebagainya, mereka dah hidup bertamadun dah. Buktinya apa, tuan-puan? Bila mana Adam bertemu dengan Hawa dan mereka nak makan ketika itu, mereka nak makan. Dan mereka doa kepada Allah, Jibril turun, wahai Adam, kau nak makan ke? Dekat syurga kau boleh makan macam-macam, tak masalah. Tapi bila di bumi kata Jibril beritahu dekat Adam, kau nak makan kat bumi ni kau kena masak. Kena ada api. Jadi kau mohon kepada Allah untuk api sebagainya. Dan Adam minta kepada Allah. Dan Allah perintahkan Jibril pergi dapatkan api di neraka. Ambil sikit je. Ada kisah yang berlaku lah. Ada perbualan berlaku di antara Jibril dan juga malaikat Malik. Bagaimana Jibril nak minta api daripada neraka. Minta sikit je, tuan-puan. Tapi yang Malik tak bagi. Siapa tu Malik? Malaikat Malik, penjaga neraka. Sebab dia kata Adam dekat bumi ni dia nak makan. Dekat syurga tak masalah. Kita minta apa, anggur, keluar anggur, pam. Kita minta susu, keluar susu. Tapi dekat bumi kita kena usaha. Dan Adam ketika itu berusaha untuk buat makanan, nak masak dan sebagainya. Tapi api tak ada. Dia mohon kepada Allah atas bantuan dari Jibril dan sebagainya. Bunyikan Allah perintahkan Jibril ambil api. Ada kisah yang berlaku lah dan sebagainya. Dan tuan-puan, Adam turun bukan kosong-kosong. Allah tak biarkan Adam terkapai-kapai, tuan-puan. Dalam tafsir diterangkan, Mufassirin menggambarkan bila Adam turun, dia bawa sekali dengan beberapa biji benih gandum di tangannya. Gandum, ada kata gandum, ada kata tumbuh-tumbuhan. Dan bila mana Adam turun ke bumi, Jibril pesan pada Adam, campakkan benih itu ke tanah, ke bumi. Dan akibat pada itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan tumbuh-tumbuhan gandum itu tadilah yang menjadi pekerjaan kepada Qabil, anak Adam ni tadi. Fakta ini menyangkal sejarah yang mengatakan bahawa manusia lahir tak ada tamadun. Salah, tuan-tuan. Itu sebab sejarah kita pada hari ini, tuan-tuan, berkaitan tentang sejarah manusia itu sebenarnya telah dipesongkan oleh orang yang tak bertanggungjawab. Fakta penuh dalam Quran ada. Sejak zaman Nabi Adam lagi mereka dah bertamadun. Dan anak Nabi Adam, Qabil, dia ada tanaman yang sangat hebat. Dan dia tanam gandum dia, tuan-puan. Tanaman gandum dia ibarat macam memenuhi di antara dua gunung, dua bukit. Penuh gandumnya besar. Maksudnya sangat mewah lah, mewah dan sebagainya. Itu pekerjaan kepada Qabil. Adapun Habil, apa pekerjaan dia? Habil pekerjaan dia penternak. Apa penternak? Memelihara binatang ternakan. Ada cerita dalam surah Yasin, tuan-tuan baca. Dalam surah Yasin ada ceritanya. Dan begitu juga dengan Habil, penternakan dia sangat berjaya. Bahkan dia bela tu kambing, kibas, lembu dan sebagainya pun memenuhi ruang di antara dua bukit. Tu banyak ni, tuan-puan. Sebab zaman anak Nabi Adam lagi dah ada tamadun dah, tuan-puan. Dah ada kerjaan dah. Bukan mereka menganggur, mereka tu tidak. Anak Nabi pun bekerja, tuan-puan, untuk mencari rezeki. Nak menggambarkan penting kita mencari rezeki. Qabil bekerja sebagai petani, Habil bekerja sebagai penternak. Apa yang berlaku? Ada pesan pada mereka, disebabkan kau bergaduh, tak bersetuju tentang pernikahan ini, kata Adam, Allah perintahkan untuk kamu berdua persembahkan tentang korban. Persembahkan tentang korban. Korban siapa yang Allah terima, dialah yang layak untuk menikahi Iklimah yang kamu kata cantik ni, kata Adam. Kena terima. Kalau kata korban tu tak diterima, kena kahwinlah dengan Layuza tadi. Okey, apa yang berlaku, tuan-puan? Jadi bila berlaku itu isqarraba qurbana. Berkaitan tentang korban ini, rupa-rupanya korban salah satu daripada mereka tidak diterima. Korban siapa tak diterima, tuan-puan? Korban Qabil tidak diterima. Sebab apa, tuan-puan? Sebab apa tak diterima? Tuan-tuan lihat di sini.
Qabil walaupun dia petani yang berjaya, dia ada kebun gandum yang sangat besar, tetapi hati dia penuh dengan hasad dengki, hati dia penuh dengan ketidakpuashatian, hati dia dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh syaitan dan sebagainya. Lalu apa yang dibuat? Dia kata, buat apa aku nak sembahkan korban kepada Allah? Allah bukan makan pun, dia kata itu Allah tak makan. Jadi aku ambil hampas-hampas gandum aku, dan gandum-gandum yang tak cantik ni aku sembahkan buat korban, dia kata. Itu pandangan kepada Qabil. Sebab Qabil telah dipengaruhi oleh syaitan laknatullah. Apa tu syaitan? Perasaan syaitana, nafsu yang bersarang dalam diri Qabil, dalam diri manusia. Dia beranggapan, dia kata, buat apa nak korban yang cantik pula, nak korban makanan yang hebat-hebat, Allah bukan makan pun. Aku bagilah hampas-hampas gandum ni, aku bagilah benda pun. Itu kata Qabil. Tetapi pada Habil dia cakap apa? Aku perlu persembahkan binatang yang paling hebat, yang paling sihat, yang paling besar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata apa? Sebab Allah dah berikan aku kehidupan yang baik ini. Allah dan takdirkan aku menjadi penternak. Aku lahir ke bumi ni, aku tak tahu apa-apa pun, kata Habil. Tetapi asbab Allah lahirkan binatang ini, yang menyebabkan dengan kambing, dengan kibas, dengan lembu, dengan unta dan sebagainya, yang menyebabkan benda tu ada. Jadi Habil ni ada pekerjaan. Jadi bersyukur kepada Allah. Nak ucapkan terima kasih tersebut, Habil kata apa? Aku perlu persembahkan binatang yang paling sihat, yang paling hebat. Dan dia pilih. Dia dapat kibas yang paling besar, kibas yang paling cantik. Okey. Yang paling cantik. Okey, baik. Sekejap tuan-puan. Ustaz, ketika syaitan mempengaruhi Abi Adam untuk makan buah khuldi, adakah syaitan berada di syurga? Bukankah dia telah diusir oleh Allah kerana enggan sujudkan wujud kepada Adam? Okey, baik. Saya jawab soalan ni. Okey, baik. Dalam ayat Quran boleh lihat dalam suratul Baqarah, dalam muka surat yang ke-6. Surat ke-6 cerita kat situ. Bila mana iblis, okey, pangkat awal tu iblis. Yang tak sujud pada Adam tu adalah iblis. Yang tak sujud kepada Adam adalah iblis. Iblis datang daripada mana? Iblis datang daripada, tuan-tuan, saya kongsi dah kot dalam ada kongsi kot dalam kuliah baru ni. Kalau tak ada, kena buka saya punya page Yunus Quran Channel. Abang Sariman tolong tengok video harfiah saya, video harfiah yang harfiah yang keempat, ada bercerita tentang kalimah syaitan. Okey. Yang tak sujud kepada Adam adalah iblis. Siapa tu iblis? Iblis satu kelompok, satu puak yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyimpang dari perintah Allah. Artinya iblis ni golongan jin juga, golongan jin yang menyimpang perintah Allah. Dalilnya dalam suratul Kahfi ayat ke-50. Okey. Tentang kisah itu, bila mana dia hasut Nabi Adam untuk makan buah kekal tu. Buah tu buah kekal. Lalu panggil buah khuldi. Nama buah dia wallahu a'lam. Dalam Quran sebut buah kekal. Sebab khuldi tu kekal. Okey. Bila mana tak sujud tadi, Allah usir, artinya Allah tak benarkan golongan iblis ini untuk menikmati kenikmatan di syurga. Kalimah usir itu bukan kata dicampak terus daripada neraka, tidak. Tapi dia ditahan daripada menerima nikmat di syurga. Contoh, tuan-puan, contoh. Contoh ibarat kita marah pada anak kita kan. Contohnya satu perkara yang kita tak puas hati dekat dia, ataupun dia buat perkara yang kita tak buat perkara yang kita marah dan kita tak suka dia buat. Apa kita cakap? Nanti malam kau jangan makan nasi. Contoh. Rantaklah kau. Contoh kan. Tadi petang contohnya, dia leka je main telefon, main game dan sebagainya, sampaikan maghrib terlewat. Dia cakap, malam ni kau jangan makan masakan mak. Contohnya. Okay. Kita tak halau dekat rumah, tapi kita tak benarkan dia untuk makan malam. Itu juga yang berlaku kepada iblis.
Bila mana dia tak sujud kepada Adam, Allah bagi tahu, kau iblis, kau jangan makan, kau jangan menikmati nikmat syurga ni. Allah tak buang lagi. Sebab Allah akan panggil iblis ni untuk membela diri. Cerita dekat mana? Bab membela diri ni boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Tu mula dia, cerita dia. Allah panggil iblis untuk membela diri. Kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam? Kenapa kau engkar perintah aku, kata Allah. Bila cerita bab tu, bila kata iblis ni masih bertahankan juga, pertahan dan sebagainya, untuk tak nak sujud juga, baru Allah usir dia daripada syurga. Dan usir dari syurga tersebut bukan sahaja iblis sahaja, Nabi Adam dan Hawa pun disingkirkan daripada syurga, tuan-puan. Juga disingkirkan daripada syurga. Tapi istilah singkir tu macam jahat pula kan? Macam jahat. Padahal tuan-puan, kalau Nabi Adam tak makan buah kekal pun, Nabi Adam tetap juga turun ke bumi ini untuk jadi khalifah, untuk memakmurkan bumi ini. Cuma cerita ini datang untuk kita mengambil iktibar bahawa kehidupan kita di dunia ini, kita ada musuh kita. Ada musuh. Artinya ada seteru kita. Ada orang yang perlu kita lawan. Ada orang yang perlu kita kena hadapi untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kehidupan di dunia ini tak ada syaitan, tak ada iblis. Kita tenang je, semua orang baik belaka. Apa yang berlaku, tuan-puan? Tak jadi apalah. Itu sebab kadang-kadang tuan-puan orang kata elok juga ada orang jahat ni. Jadi kita berhati-hati, kan? Ada jahat, ada kita hati-hati. Adanya musuh kita ni, artinya kita pun berusaha jugalah untuk jadi baik dan sebagainya. Itu sebab tuan-puan, bila mana syaitan, iblis dihasut Nabi Adam untuk makan buah kekal tersebut, hasutan tersebut dah ajak orang lain ada nama dengan syaitan. Tukar nama dengan syaitan. Syaitan tu ada syaitanah, perasaan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mereka berada di syurga juga ketika itu. Cuma mereka dihalang untuk menikmati nikmat syurga. Mereka kekal di situ. Tapi bila mana mereka hasut Nabi Adam untuk makan buah kekal tersebut, bukan saja mereka diusir, tetapi Nabi Adam dan juga Hawa juga diturunkan, dikeluarkan daripada syurga. Sebab itulah. Tapi bila mana turun tersebut, sempatlah berdoa mohon Tuhan diampunkan dosa mereka. Kau dapat? Baik. Tak habis cerita tadi. Okey, baik tuan-puan. Okey, apa yang berlaku tuan-puan? Kita lihat dalam ayat ni, ayat yang ke-27 ini, berkaitan tentang qarraba qurbana fatukub bilamin ahadihima, maka korban salah seorang daripada mereka itu diterima. Fatukub bilamin ahadihima, maka salah satu korbannya diterima. Korban siapa? Korban Habil tadi. Sebab dia persembahkan kibas yang sangat besar, yang sangat sihat, sebab tanda syukur dia kepada Allah. Tuan-puan, kenapa Habil berlaku begitu? Kenapa Habil terima pernikahan daripada bapa dia untuk kahwin dengan kakak dia Ikrimah? Bukan sebab cantik, tidak. Tetapi dalam diri Habil tersematnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri Habil adanya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil dapat kontrol diri dia, jaga iman dia, takwa dia kepada Allah. Adapun Qabil, dia gagal untuk kawal diri dia dan dia ikut hawa nafsu syaitan dalam diri dia, yang menyebabkan dia beremosi, yang menyebabkan dia tak puas hati dengan adik dia, yang menyebabkan dia korban pun dia berkorban benda yang biasa-biasa saja. Syariat ketika itu, tuan-puan, berkaitan tentang korban, ataupun sampai pada zaman Nabi atas Nabi Isa AS, sampai syariat tu, barang yang dikorbankan dia akan kekal dekat situ. Contoh, tuan-puan, katalah orang A dia korbankan satu benda dekat sini, korbankan kambing. Orang B pun korbankan kambing. Okey. Syariat ketika itu, korban yang ikhlas semata-mata kerana Allah, korban yang ikhlas mendapatkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan terima dan Allah akan lenyapkan benda tu. Ada sekarang pendapat kata, tafsir kata, disambar dengan api. Disambar pun hilang. Artinya korban tu yang Allah terima. Korban yang tak ikhlas, korban yang ditunaikan dengan sebab bangga,
Dengan sebab nak menunjuk riak dan sebagainya, korban tu kekal depan mata. Artinya ketika itu tuan-puan boleh nampaklah, kalau korban tu tak ikhlas, dia akan nampak korban tu tak kena ambil pun dia akan malu. Itu sebab yang berlaku pada Nabi Adam ini, pada anak Nabi Adam ini, bila diterima korban Habil, walam yutaqabbal minal akhir, dan tidak diterima korban yang satu lagi. Apa yang berlaku? Qala la aqtulannak. Jadi timbul pada perasaan Qabil perasaan malu. Malu kenapa? Sebab bapak dia tahu, bapak dia nampak. Rupa-rupanya Qabil ini persembahkan korban yang tak ikhlas, korban yang tak jujur, bukan kerana Allah. Bukan Adam saja nampak, tapi Hawa nampak, kembarnya Iklimah nampak, adik kembarnya iaitu Layuza pun nampak. Jadi dia malulah. Sebabkan dia malu itulah yang menyebabkan dia bunuh. Apa kata? Dan bila mana dia tak puas hati, dia kata qala la aqtulannak, maka aku akan bunuh kau wahai Habil. Aku akan bunuh kau, kata Qabil. Sebab tak dia malu. Apa kata Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil, Allah akan terima korban amalan daripada orang yang bertakwa. Artinya tuan-puan, dalam contoh anak Nabi Adam ini, Qabil dan juga Habil ini, Habil anak kembar yang handsome ini, dia anak yang dipenuhi dengan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak yang beriman kepada Allah. Itu sebab dia terima pasangan dia siapa, bukan sebab cantik, tidak, tapi dia terima sebab dia beriman kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya dia sembahkan korban yang sangat cantik, yang sangat baik. Adapun Qabil, dia anak yang dipenuhi dengan hasad dengki, dengan emosi, dengan keburukan dan sebagainya. Dia tak puas hati sebab pasangan kepada Habil tu cantik, lalu dia persembahkan korban yang busuk, korban yang tak baik, persembahkan korban yang buruk. Sebab pada pandangan dia, Allah tak makan pun benda ni, kan, dia kata. Sebab disembahkan. Sebab tuan-puan, nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, di segi kesimpulan cerita ini, saya rangkaskan saya lagi tuan-puan, pada 8.50 ke 9 ini, saya rangkaskan tuan-puan. Artinya tuan-puan, dalam bab amal ibadat, dalam bab persembahan kita kepada Allah SWT, Allah akan pilih mereka yang minal muttaqin, golongan yang bertakwa. Artinya kalau tuan-puan solatlah dengan cara yang terbaik. Jangan sambil lewa, jangan sekadar lepaskan batuk di tangga saja. Kalau puasa pun puasalah sungguh-sungguh, sebab Allah akan terima amalan ibadat kita, golongan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya solat, tuan-tuan juga solat, orang luar semua solat tuan-tuan, tapi Allah akan terima mereka yang tunaikan solat dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah jalannya? Kita kena perbaiki sungguh-sungguh tuan-puan. Bukan sekadar ni tak apalah janji solat, tidak tuan-puan. Kena baca Fatihah sungguh-sungguh, takbiratul ihram sungguh-sungguh tuan-puan. Perbaiki bacaan Quran kita, lebih cantik ayat kita baca tu dengan penuh kefahaman dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kesimpulannya kuliah pada malam ini, kalau ikutkan tuan-tuan, panjangnya cerita ni berkaitan tentang kisah Habil ni, tapi saya faham pada satu ayat ini yang bercerita tentang kenapa Qabil bunuh Habil, disebabkan dia malu. Dia malu kerana korban yang tak diterima, dan bahkan dia kantoi. Kantoi sebab apa? Dia kantoi sebab jiwa dia tak bersih, jiwa dia kotor, jiwa Qabil penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan keburukan. Tetapi Habil adik dia penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan. Jadi dia malulah dengan ibadat kita tuan-puan lah tuan-puan. Yang kita ada balik sekali kan. Kalau kata ayah kita terima abang kita, layan ayah kita abang kita, tapi layan kita tak baik pun, something pada kita sendirilah. Bukan salahkan ayah, tidak, tapi mungkin kita tak layan mak bapak kita dengan baik, ataupun kita tak baiki kehidupan kita dengan baik. Itu sebab tuan-tuan, dalam ayat ini bila mana berbicara tentang Qabil dan juga Habil ini, ada ulama Ibnu Atiyah menceritakan bahawa
Qabil bukan kafir tidak. Ketika itu anak-anak Nabi Adam semuanya beriman kepada Allah. Semua beriman kepada Allah. Tetapi hati mereka cenderung kepada kemaksiatan. Bahkan kata Ibnu Atiyah, Qabil bukan kafir, tetapi dia ahli maksiat. Dia ahli keburukan. Dia ahli keburukan. Walaupun ada orang kata dia kafir, tidak. Zaman Nabi Adam, mereka tidak ada kafir lagi, tuan-puan. Kafir berlaku ketika bila? Setengah mufassirin kata kafir berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam alaihissalam, semuanya beriman kepada Allah. Semua beriman kepada Allah. Cuma mereka tak keimanan tersebut berbeza. Okey. Last saya tutup kuliah malam ni dengan jawab soalan ni. Ada soalan daripada sahabat. Adakah Allah jadikan Nabi Adam dari tanah, berasal dari bumi, atau tanah daripada syurga? Okey, baik. Ayat berkaitan tentang kejadian Nabi Adam ni, Abang Sariman, boleh rujuk dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, ayat ke-27. Amir, kita buka kejap. Surah Al-Hijr, surah ke-15 dalam Quran. Al-Hijr surah okey. Boleh rujuk dalam ayat ke-28. Ayat 28 tu. Okey. Ini jawapan kepada soalan abang, adakah Allah jadikan Nabi Adam daripada tanah, berasal tanah daripada bumi, ataupun tanah daripada syurga? Okey. Saya bawakan dalil ni, surah Al-Hijr ayat ke-28 ini. Ayat yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum bashar. Dalam ayat ini Allah sebut bukan manusia dengan insan, tidak, tapi dengan bashar. Bashara. Sesungguhnya dia kata Allah, aku nak menjadikan bashara. Apa tu bashar? Bashar tu manusia. Kenapa kalimah bashar? Bashar satu kalimah manusia yang artinya nampak. Manusia ni nampak dengan pandang zahirnya. Adapun bashar ini satu benda yang boleh dirasai. Bashar tu benda yang boleh rasa. Daripada mana? Min salsalim min hamaim masnun. Okey. Min salsal, daripada tanah liat kering. Min hamaim masnun, dan daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Nabi Adam dijadikan daripada tanah yang diambil daripada bumi. Tanah ambil daripada bumi. Min salsal, tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering berada di mana? Berada di bumi. Bukan di syurga, tetapi berada di bumi. Nak tahu macam mana? Boleh lihat dalam tafsir Khazin diterangkan. Ketika itu saya tutup cerita ni dengan kisah Nabi Adam ni. Bila mana Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk ambil tanah di bumi, bumi tak bagi. Bumi kata apa? Wahai Jibril, aku juga beriman pada Tuhan engkau. Aku tak benarkan jasad aku ni diambil untuk buat manusia. Sebab aku tahu manusia ni nanti akan satu masa, ataupun manusia ni nanti akan sampai tempohnya dia akan masuk neraka. Aku tak nak bumi aku ni, kulit aku ni masuk neraka. Kata bumi tak bagi. Jibril pun balik jumpa Allah. Dia tak dapat ambil tanah tu. Allah pun perintahkan malaikat Mikail pun turun ke bumi untuk ambil tanah, pun tak lepas juga, sebab Mikail pun lembut juga. Tetapi Allah perintahkan malaikat Israel, malaikat cabut nyawa, malaikat yang tidak boleh buat bincang, orang kata, yang tak ada kompromi. Israel turun, bumi tak sempat nak kata apa-apa, dia cukup pap 7 elemen tanah dan bawa jumpa Allah. Dan Allah perintahkan pada Israel untuk dibuat acuan dan dibentuk menjadi Adam alaihissalam. Kisah tu ada diterangkan dalam tafsir Khazin, diterangkan bagaimana dijadikan, bagaimana diuli, berapa lama tempohnya, tuan-puan. InsyaAllah saya akan kongsikan akan datang, insyaAllah, mudah-mudahan, tuan-puan. Itu asasnya di depan pada abang ini. Artinya Allah jadikan Nabi Adam daripada tanah, daripada bumi. Fizikal kita, jasad kita ini daripada mimma'in mahin, sari pati air mani, sari pati tanah. Sebab kita makan bersumberkan daripada tanah. Kita makan sayur, kita makan apa benda pun semua daripada tanah, kan?
Jadi tanah itulah yang menyebabkan air mani kita ada. Adapun roh kita datang daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kenapa berlaku begitu? Bila jasad kita ada connection dengan bumi, kita mampu untuk suburkan bumi ini, mampu untuk imarahkan bumi ini. Dan kenapa rohani kita ada connection dengan syurga? Agar dalaman kita, rohani kita, fitrah kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk balik ke syurga nanti. Jadi itu sebab tuan-tuan, diri kita ni ada dua elemen. Fizikal kita ada connection dengan tanah, tetapi dalaman fitrah kita, rohani kita, roh kita, dia connection dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekianlah tuan-puan perkongsian pada malam ini, bercerita tentang kisah sebenar yang berlaku kepada Qabil dan juga Habil. Qabil membunuh Habil bukan sebab tak puas hati, bukan sebab cemburu dapat pasangan yang cantik, tidak, tetapi Qabil membunuh Habil akibat malu kerana dia kantoi yang dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia kantoi sebab dia persembahkan korban yang tak cantik, yang tak bagus. Dari dia malu dan dia kecewa, yang menyebabkan dia bunuh adik dia sendiri, Habil. Jadi tuan-puan, Al-Quran menceritakan kisah yang benar, kisah yang betul. Kalau kata kita kurang faham, rujuk dengan Al-Quran. Jadi tuan-puan, insya-Allah itu antara perkongsian saya berkaitan tentang tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi lebih faham. Kalau kata cerita sebelum ni kita faham berkaitan tentang kisah ni, dapat maklumat satu, alhamdulillah tuan-tuan. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Abang Sadiman. Jelas, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Ada benda tak tahu, boleh tanya terus, insya-Allah saya akan jawab. Berkaitan tentang syaitan dan sebagainya, boleh selit-selit sikitlah, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-puan, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar kuliah pada malam ini. Lebih 1 jam dah kita bersiaran tuan-puan. Jadi syukur, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Surau atas inisiatif ini. Jadi tuan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, teruslah bantu Surau An-Nur ini untuk sama-sama kita imarahkan kewangan surau ini. Dan jumpa lagi akan datang pada saya pada minggu depan, insya-Allah. Sambungan kisah tadabbur pada minggu depan, insya-Allah. Tentang kisah apa? Tunggu minggu depan. Tunggu. Nak tahu apa dia? Saya bagi suspense sikit. Tunggu minggu depan cerita apa seterusnya. Mungkin kisah berkaitan juga benda lain juga, berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Sebab apa tuan-tuan? Dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 13 watak yang Allah datangkan. Yang watak tersebut bukan di kalangan Nabi, bukan di kalangan Rasul, tetapi manusia yang dah beriman kepada Allah, yang perlu kita contohi. Dalam kisah ini kita kena contoh sifat Habil yang bersyukur kepada Allah, menunjukkan takwanya kepada Allah, dan dia sanggup untuk melakukan korban dengan sebaik mungkin. Kita juga begitu tuan-puan, korbankan masa kita sekarang waktu PKP dengan sebaik mungkin, dengan baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dengan kuliah dan sebagainya. Mudah-mudahan kehidupan kita akan bertambah baik dan lebih baik, insya-Allah. Teruskan bersama Surau An-Nur. Dan waktu pagi kalau tak ada kuliah tuan-puan, boleh masuk ke channel saya, Yunis Quran Channel. Kita belajar dalam BBM, betul-betul mengaji. Di samping saya ajar tuan-tuan segi bacaan Al-Quran, saya akan selitkan berkaitan tentang tadabbur ayat yang kita baca tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan lebih faham akan Al-Quran yang menyebabkan kehidupan kita akan bertambah baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Haji Ramlan selaku pengurusi surau atas peluang ini.